and paragraphs is used to communicate thoughts, ideas, and facts in nearly every aspect of our lives. Baik, maybe you akan tanya lah, kat mana signifikannya teks dalam multimedia ni. Baik, kita tengok pada satu angle cukup. Kita tengok pada satu angle dulu. Contohnya kalau you perhatikan digital banner ataupun banner-banner yang ada tergantung kat tepi jalan tu. Okey. Apa maksud dia kat situ? Dia adalah medium for communicate. Communicates mean dia communicates, dia berkomunikate dengan audiens ni siapa? Masyarakat lah. Orang di luar sana. Community. Kan? Dengan kaya rentan yang didesain dalam komputer tu dan di print, lepas tu diletak di tiang-tiang lampu dan juga diletak di apa tu signboard kat tepi jalan tu. So kita tahu apa yang dia nak sampaikan. So it is a medium for communicate. Sama dia idea ke, fakta ke, dan sebagainya. Or even sekarang ni, oleh kerana kita guna media sosial, bahasa komuniti sosial, medsos. Dulu saya tertanya, what is medsos? Punya media sosial. Okay? So media sosial, kalau kita masuk Facebook, okay, sekejap-sekejap keluar iklan. Sekejap-sekejap keluar iklan. Iklan yang dibayar lah. So from that iklan, kita tahu. Kita tahu, wah, ni bagus ni kan. So what does it mean? Bermaksud through text. Walaupun kita sepintas tengok saja dalam kita scroll tu, so kita scroll, and then kita tahu. So that dah mencapai lah to communicate. So itulah dia text in multimedia. And then multimedia products depend on text for many things, to explain, to guide. Okay, seperti mana saya bagi situasi tadi lah. So to deliver the information. Okay, this is text. Baik. Jadi kalau kita tengok banner-banner, kita tengok iklan yang keluar kat Facebook lah. Normally kan, biasanya kita biasa tengok kat Facebook. So mungkin kita mesti kita kena tanya orang yang buat macam tu, kreatif lah dia orang buat iklan ni kan, nampak cantik, pemilihan teks pun bersesuaian. Okay. Jadi oleh sebab itulah di situlah letaknya satu perbincangan yang berkait dengan multimedia. Right. So sebenarnya dalam apa yang kita tengok tu adalah hasil daripada dijanakan daripada aplikasi-aplikasi tertentu lah yang dibuat oleh designer. So oleh sebab itulah kita kena tahu sebenarnya di sebalik itu ada satu yang dipanggil text technology. Okay. So that what is text technology? Based on creative letters, numbers, and special characters. Okay, text element can be categorized. Yes, this one kita kena tahu lah. So alphabet character A to Z, of course, number 0 to 9, and special characters macam-macam. Kalau kita tengok pada keyboard, telefon ke, keyboard laptop ke, dia terdiri pada this one. Dipanggil also character set. So ada 3 lah, alphabet, numbers, and character sets. Okay. So semua itu adalah berfunction. Okay. Display by keyboard, tapi behind it is a text technology. And then also include icon, a drawing symbol, mathematical symbol, Greek letter, and so on. Typeface, font, and point.
Ini adalah satu lagi term yang kita tahu. What is typeface? Apa yang kita kata typeface ni? Okay, the graphic representation of the alphabet, number, and especially type. Dan berbagai cara. So this we call it graphic representation. And usually vary by types, size, and style. Yang kedua, font. Particularly size of typeface. Font ni ialah macam kalau kita tengok teks kan. Bila kita ambil font yang bersesuaian. Okey, kalau standard font yang kita nak naik tu, tertaik tu biasanya 12 point or 11 point. Tapi kalau design mungkin kita perlu lebih besar betul. Okey ya. So daripada typeface yang kita pilih, so kita pilih font pula. Right. So benda tu dia akan mempengaruhi our graphic representation. And then maybe kita nak lakukan effect. Ada perkataan yang kita nak bold. Ada words yang kita nak bold. Ada satu perkataan sahaja kita nak bold. Okay. Underline dan sebagainya. So benda ni sebenarnya is a teknologi. Benda yang sudah dibuat dan very kita katakan sangat-sangat membantu kita. Berbanding orang dulu belajar komputer guna, saya ingat lagi masa saya belajar dulu guna WordStar. Masa saya WordStar tu tak ada lah orang kata macam colors, tak ada strike out, tak ada emboss, tak ada. Yang adanya bold, italics, underline, and then apa lagi? Very basic lah. Dengan WordStar pun sekarang dah mati tapu kubur lah. Maksudnya dah obsolete dah, orang tinggal lah software tu. Dengan sekat-sekat pun tak ada dah atas dunia ni. Okay, type of font. Yang ni saya semua orang kena tahu. Banyak-banyak dalam slide ni saya nak yang ni kena tahu semua. Sebab apa? Kita senantiasa menggunakan, namun kita macam tak ambil tahu sangatlah. Okay, two classes of font, serif and sans serif. Nama tu macam polis tapi bukan polis kat sini ya. Okay, serif font adalah satu keadaan font use decorative. Okay, at the end of a letter stroke. Okay. Boleh agak dah kau. Sans serif don't have this feature. Lawan dia lah. Bila saya faham dekoratif je. Awak tengok dekoratif. Kalau PowerPoint slide saya ni agak-agak ada dekorate tak? Dekor ini dia ada macam dia punya apa ni? Dia ada macam ada penyakut kat bawah sikit. For computer display macam saya gunakan sans serif lah. Right, ini dia kena dekor ni. Apa pasal tak kalau mana-mana huruf and dia ada bawah tu kan, dia ada macam dia ada dekor dia sikit. W R O tak kira lah. Dia panggil dekoratif. Book perkataan kita cari perkataan yang mudah kita detect lah. Contohnya B. Okay, K, L. Okay. C yang mudah. So this dia panggil serif font.
Okey. Macam ni sans serif. Tak ada kan? Oh, saya silap ni. Yang ni ya betul lah. Sans serif. Serifon. Yang ni serifon. Okey. Tengok serifon. Tak ada dah. Okey. Centricity area tahun Trabuchers. Okey. So benda ni apabila designer buat, dia akan pilih type font yang sesuai lah. Times New Roman yang kita guna untuk menaik tu dia adalah serif font. Okey. Jadi pemilihan teks ini ia mempengaruhi representation for any design yang kita hasilkan. Okey, saya semudah nak faham je ini. Cuma kena tahulah. Okey, ni lepas tu seterusnya adalah teks karakteristik. Ini adalah keadaan teks. Ni dia kata sheriff ni ada decorate ni. Saya kena buat pointer sikit. Dia ada decorate ni. Dia di sini. Dia di sini. Dia di sini. This one is decorate. Okay. Okay. Lepas tu ni adalah karakter dia. Okay. Sebenarnya benda ni apa? Ia sudah dibuat dengan begitu sempurna lah. Which is kalau huruf besar macam mana, kalau huruf kecil macam mana, dia ada ascender, descender, perbezaan antara huruf kecil dan huruf besar, dia punya height macam mana, point size dia macam mana. Okay, we call it serif. Ni refer kepada dekoratif. Okay, tracking, kerning and leading. Kalau orang buat logo, orang buat design, benda ni satu lagi yang perlu dia orang tahu. Dia about text dan audio jugalah. Kalau kita tak ubah apa-apa tracking, kita tak ubah tracking, kerning, leading, kita pakai biasalah. Kita tarik perkataan. Contohnya Uniza. Awak tengok perkataan Uniza tu sendiri. Dia pakai tracking, dia pakai loose. Okay. Apa maksud tracking? Dia perkataan tu dia panggil rapat lah. Kalau kita tak kacau, dia ada default dia lah. But tracking loose ni, bila kita buat tracking yang loose, dia akan jadi seperti ini. Okay, nampak macam kalau kita design, nampak untuk membalikkan orang membaca, maka kita better guna tracking yang loose tracking. Okay, kern. Ni unkern, dijarakkan sikit. Kalau kern dirapatkan by default lah. Okay, leading. Leading line 1, leading line 2. Leading ni adalah spacing above and below of font or line spacing. Okay, dia dah tekan kerning. Tracking is spacing between character. Kerning space between pair of character. Maksudnya antara satu karakter dengan satu karakter. Usually as an overlay for improvement appearance. Semua benda ni, kalau kita tak kacau lah, memang kita tak kacau apa-apa, memang look better lah. Tapi kalau kita orang kata godek sikit, main-main sikit, dia punya tracking leading kena ni, dia akan jadi lebih baik. Bergantung kepada apa yang kita nak buat lah. Saya nak okay, selesai kita tak nampak sangat contoh lah, kita tengok buka satu ya. Tak, slide dia panjang juga ni.
Wow. Saya boleh ajukan dia. Salah. Cuma saya nak highlight sikit. Logo. Silicon Valley. Okey. Ni saya ambil secara umum lah. Mari kita tengok satu daripada apa yang kita nak bincang tadi tu. Macam mana dia di-apply. Kita tengok terus lah macam mana dia apply. Okey. Di luar sana. Banyak sebenarnya company-company yang kita katakan hebat-hebat, tapi cuba tengok, perhatikan logo dia. Ni semua kita panggil typeface. Dia logo tapi dia apply typeface, font type, kerning. Leading, tracking. EB ni dalam bentuk color yang berbeza. Dia guna tracking ni, tracking yang rapat, type tracking. Huruf mungkin sama, you bagi color dia. Lepas tu font type tak tahu dia guna jenis apa. Cuma dia buat size font yang berbeza. Okay, nampak? Kita tengok hijau logo ni. Kan? Okay. Jadi, apa lagi? Mungkin ni mungkin senang kita faham. Dalam logo ni, kalau ini kita panggil typeface. Scan this ni dia panggil typeface yang kita design sendiri. X ni ada perkataan-perkataan dia tidak ada dalam font types, tapi you kena design font design font tadi menggambarkan Atari dan sebagainya. Hopefully you boleh nampak lah contoh-contoh yang saya beri ni untuk kita apply apa yang kita bincang tadi. Boleh ke ni? Kenguak dah tengok saya berkuliah. Sikit lagi kalau awak menguak. Okey, kita cuba tengok satu lagi apa ni. Sekarang banyak apa ni syarikat delivery yang delivery. Dia panggil apa ni? Courier. Tu, courier. Okey, kita tengok syarikat logo untuk syarikat courier pula. Contohnya. Kita pakai tengok belakang supaya you nampak gambaran macam mana dia orang buat. Okey, kalau kita tengok logo syarikat courier ni just untuk study lah secara umum.
Okay, apa you nampak tentang logo ni? Nampak semua kan? Cuba bagi respon sikit. Nampak. Okay. Biar tahu dah awak tahu, tapi just bagi ambil perkataan FIDEX. FIDEX. Dia mungkin dia guna apa? Tight ke? Tracking dia tight or loser? Tight. Tight, okay, good. Yang ni Aramex ni mungkin standard kot. Tight ya. Okay. Depends. Dia guna apa? Perkataan saya rasa tak ada pelik-pelik sangat tau. Font type dia kan. Nampak flat tak? Ada tak nampak flat-flat sikit macam tadi ada flat-flat sikit lah. Ni tak nampak macam flat sangat kan. Dia italics, di pads dia guna Aramex, Bipos, Ninja Van, Cargo. Cuma saya nak tanya secara umum. Siapa boleh jawab lah. Apa kelainan antara logo ni dengan logo yang kita tengok Silicon Valley Company tadi? Kelainan. Kalau siapa boleh jawab, memang saya nak bagi present. Ada siapa yang boleh agak lah apa kelainan dia? Any logo dia Dia guna sans serif font. Yeah, sans serif font. Yes, betul. Tapi tak menjawab apa yang saya nak lah. Sans serif font overall betul. Seperti mana yang kita bincang, dia pakai sans serif font. Tak ada yang kita jumpa dia pakai serif. Okay. Tapi saya tak dibagi hadiah lagi. Bukan yang tu saya nak jawapannya. Tapi saya jawab. Kita tengok pattern bisnes dia. Pattern bisnes dia ialah Korea. Bila sebut Korea ni, Korea mesti cepat dan ke depan. Betul kan? Sebab itulah salah satu kebanyakannya dia akan buat italics. Italic ni senggen sikit. Cepat. Ada macam ni. Depan, cepat. Okey, dipad, cepat, depan. Kargo, ke depan. Mesti menghala ke kiri kanan. Kalau ikut gambar ni, ke kanan lah kan? Okey. Satu lagi, kalau you dapat detect, cuba perasan ni. Kalau perkataan FIDEX, antara E dengan X, tengah dia ni, ada macam anak panah kan? Nampak tak? Anak panah. D-PADS, E dan X. Tengah ni ada macam anak panah kan? Ni satu lagi kriteria. Aramex. Setengah ni ada anak panah kan? Maksud dia move ke depan. Dia move ke depan. Biasanya tengok business pattern ni lah. So, whatever, apa-apa hal pun, dia adalah macam mana logo tu dibuat. And then, mungkin kat sini kalau Ninja Express, Ninja Van, dia apa ni, simbol location for untuk tunjukkan dia punya logo tu ada logo for pattern business ni adalah Korea. Jadi benda ni dia adalah cara dia communicate dengan customer kita lah, or community. Okay, so saya back balik pada PowerPoint. Mas, okay, baik. Okay, seterusnya kita akan masuk lagi bitmap vector font. Okay. Apabila kita buat kerja dengan font ni, ia either kita simpan dalam bentuk bitmap atau vector lah. Tu tak dapat tidak. Dua benda ni kita kena tahu. Adapun apa yang you buat sekarang dalam Adobe Animate, dia sebenarnya adalah vector. Vector. Saya ulang sekali lagi, vector image. Adapun kalau kita buat kerja-kerja dalam Photoshop dan sebagainya, dia adalah bitmap. Okay. So benda ni bukan di konflik, dia memang berbeza mengikut aplikasi lah. So kita tengok what is vector. Vector font can draw any size by scaling vector drawing mathematically. Bermaksud vector ni ialah satu keadaan kita draw bila dah jadi siap,
kita boleh resize je ikut kesukaan. Tapi kalau yang mungkin saya tak perlu highlight sangat kat sini, dia banyak digunakan dalam software seperti Adobe Photoshop. Okay, ya. Ni ada contoh lah kalau paparan vector image and bitmap image. Okay. Maksudnya bitmap ni dia baca by pixel. So oleh sebab tu bila kita besarkan pixel dia akan nampak pecah lah. Dan for vector dia by line. So bila kita besarkan setakat mana pun dia tidak akan, is a true type, dia tak akan beri kesan kepada quality of size. Okay. Jaggis and anti-lysine. Okay. Biasa kita cakap, tengok gambar, ada jaggis sikit lah. Macam gambar tu macam tak apa clear. Ada jag sikit. So jag ini adalah jag age. Kan di setiap kalau teknologi is dalam satu sekeping gambar tu, setiap gambar dibentuk daripada petak yang beribu petak, dia akan jadi sekeping gambar. Kan komputer dah kenal gambar ni gambar orang. Dia kenal is macam mana gambar itu dibentuk saja, kan. Alright, so jadi bila jet ni dia akan memberi kesan dari quality and size gambar. Anti-aliasing is technique that can be used to eliminate jets image. Sebab tu bila kita klik anti-aliasing, dia akan bateri. Ya. Tak masuk cah. Okay. Alright, next. Jaggis and anti-aliasing is used to blend the font into the background or transitioning the color from the font colors to background. Okay. Saya awak boleh faham lah antara beza dua ni. Ni kalau Jaggis anti-aliasing, this is a vector font. It has been anti-aliasing. Any vector font dia anti-aliasing. But bitmap it has just age. Bila jet age ni dia akan jadi pecah-pecah macam ni. Alright. Kita tengok dulu. Okay. Sikit lagi nak habis lah. Okay, so far okay. And then next is text data file. Okay. Apa yang perbincangan seterusnya ialah text data file ni macam mana sesuatu teks dia dibaca dan disimpan dalam sistem komputer. Okay, commonly data ni encode skin for text plain text. Text ni maksudnya bila kita type sesuatu, komputer tak kena, komputer akan kena is sebagai plain text lah, ASCII code. Lepas tu kita guna contohnya kita guna notepad. Notepad sebenarnya yang originalnya notepad ni bila kita save dia akan jadi rich text. It's similar but also embed special control character into the text to provide additional feature. And then the third one is hypertext. Hypertext ni ia adalah allow reader to jump to different section within the document or even jump to a new document. Okay. Baik, kita tengok is plain text or ASCII code ni. Iaitu is a plain text. It contain numbers. Jadi komputer akan baca 010101 akan keluarlah perkataan yang kita dah baca tu. Rich text dia akan baca seperti kode seperti ini. And then hypertext. Okay, ni beza dah 3 teks sebagai input untuk kita working dengan teks lah. Anyway, depend kat orang yang buat design ni, mungkin benda-benda macam ni kita tak perlu ambil tahu sangat. Namun begitu, kita kena boleh membezakan
antara plain text, rich text and hyper. Alright, mungkin yang ni lah yang kita yang nak, seperti mana saya kabur tadi, for text ni banyak digunakan for communicates. Either you present it dalam bentuk grafik, present it dalam video mungkin, ada teks keluar, present it dalam audio mungkin, jangan kita tengok video graphics, okay, animasi pun ada. Sometimes kita nak show something, kita akan tunjuk dalam bentuk teks lah. So oleh sebab itulah consideration and guideline when we are working with text, be concise, use the appropriate typeface and font. Saya rasa yang ni saya dah tunjuk tadi dalam contoh-contoh logo tadi. Dari situ kita boleh buat mengikut appropriate typeface and font, make it readable. Consider type style and colors and use restraint to be consistent. Okay. Be concise. Okay, penerangan dibagi lebih lengkap lagi. Use a minimum style, combination of type, appropriate typeface. Saya rasa yang ni semua konsep yang kita bincangkan kat sini, kalau you tengok logo tadi dah boleh answer lah. Suitable belaka, bersesuaian belaka. Macam mana nak sesuai? Tengok pattern bisnes yang nak dibuat tu. Kalau fast food, cuba type fast food, logo pattern macam mana. Kalau kita nak present sesuatu kat banner, macam mana kita nak buat yang boleh atraktif orang untuk tengok, dan orang first sekali tengok, orang nak tahulah, and then orang nak ikut, nak follow apa yang awak buat tu. Okay, so sekarang ni dah ada graphic designer di mana-mana lah. Even kat masjid pun sekarang ni, imam bertugas hari ni, keluar ada mukanya, muka Pak Imam, terawih malam ni, siapa dia. Jadi everything kita boleh tahu lah. Okay, make it readable. Ini sangat-sangat penting. Jangan kita buat terlalu crowded, padat, semua dia nak isi. Tak semestinya. Consider text, style and colors. Yang ni kita akan mainkan dia macam kita tengok eBay tadi, logo eBay tadi kan. Dia combination of 4 colors. Walaupun dia buat tight, tapi orang boleh faham. eBay. Okay, use restraint and be consistent. The font selection and semua tu text graphic, text representation or logo or anything lah yang berkaitan dengan text. Okay. Saya nak sikit yang ni. How to handle application with optimal text. Yang ni kalau orang buat designer for banner, for flyers dan sebagainya, kat sini lah cabaran dia. Kita nak muatkan beberapa information supaya orang boleh dapat tahu apa yang kita nak buat. Namun begitu, sometimes apa yang kita muat dalam suatu banner design tu tak boleh represent. Okay, apa idea yang kita nak sampaikan. Oleh sebab itu, kriteria ni perlu kita ambil tahulah. Contohnya represent with other media, break the content into different screen. Ada kita nak pecahkan macam mana, provide minimum text or content by using what else. Okay, baik. Satu lagi, working with text dalam application. Baik. Selesai mungkin biasa tengok scrollboard ni. Ni macam mana teks digunakan dalam aplikasi lah. Menu seperti ini. Okay. Dropbox seperti ini. Biasa tengok kan. Ni satu pattern. Satu pattern teks digunakan dalam aplikasi. Okay. Dan juga dalam banner dan sebagainya lah. Okay.
kita dah nak berakhir sebenarnya, jangan risau. And then antara yang akhir, how text can be used effectively. Okay, ulang balik daripada awal saya cover tadi. Kegunaan teks adalah communicating data. Macam ni kita kena mention dengan sejelas-jelasnya lah. Okay, contohlah data customer name, address, pricing, for promotion dia akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya. And then explain concept and idea. How to represent idea dan concept. So kat situlah awak akan nampak confirmation statement, comparison legal procedure dan sebagainya. And then clarify others media, label on icon, label button, icon screen, and caption call out for graphics. Saya rasa dengan tiga ni boleh kita agaklah how kita katakan effect, how useful text dalam satu any presentation, dan juga macam mana bila teks tu bagus digunakan, dia very effective lah. Alright, saya tinggalkan untuk awak membaca advantage and disadvantage ni. Saya tak perlu huraikan sangat. Anything yang you rasa sesuai untuk dikategorikan sebagai advantage, letak je sebagai advantage, tak ada masalah. And anything yang you fikirkan dia adalah disadvantage of tech, you boleh letakkan kat sini. Normally kalau dalam teknologi ni payah kita nak dapat detect disadvantage. Semua suka belaka, sokong belaka, kan? Jadi payah nak cari disadvantage. Advantage senang kita cover. Membantu, menjelaskan, mengurangkan beban tugas. Itu advantage. But disadvantage semua menyalahkan media. Alright. Okay, using text element in multimedia presentation. Ada lagi. Okay, ni contoh lah. Kalau sudah sehari lepas ni, oleh kerana kita akan guna teks banyak nanti dalam apa-apa aplikasi. Contohnya kat sini for menu, for interactive button, field reading, HTML document, symbol, icon. Okay, ini contohnya for menu. Salah satu macam mana teks, penggunaan teks disusun dalam bentuk menu. Okay. Interaktif, macam mana interactive button. Dia buat teks juga, tapi teks tu dia letak atas button. Ini contoh lah. Jadi bila klik button tadi, yang ada contohnya ada nama pengenalan kompas, so dia akan execute command. Fit for reading. Ni normally design ni banyak design. Infographics design. So selagi pun tahu ni banyak sangat infographics. Ni pun salah satu macam mana nak gunakan text for representing or communicate the idea. So boleh faham dan boleh baca lah. And then HTML document seperti yang ni. Dan seterusnya simbol document, simbol icon, dan juga diperkenalkan dalam simbol icon. Okay. And then last one is summary lah. Baik, walaupun summary ni ditulis seperti ini, sebenarnya banyak lagi summary yang boleh kita buat. So saya nak summary ringkas dia. Bila kita gunakan text, kita kena tahu awak stand for what. Kalau awak use text sebagai designer, maka you akan gunakan teks yang bersesuaian lah untuk buat kerja-kerja designer, mengikut apa yang you nak present. Kalau you stand for pembangun sistem, mungkin you akan design menu, you akan design scroll down menu, you akan design interface bersesuaian. Gunalah teks yang bersesuaian. Kalau you stand for copywriter, penulis,
ataupun kita katakan seorang penulis lah. Apa-apa penulis, tulis buku ke, tulis karangan ke, tulis novel ke, mungkin you akan tahu pemilihan teks yang sesuai for your mesti standard text yang mungkin sesuai seperti ini. Okay. And then kalau you stand for kita katakan stand for hebat buat pengumuman, ataupun you nak buat sekarang ni satu trending, mungkin you nak buat macam advertising ads kat Facebook or kat TikTok contohnya. So maybe you akan represent dalam bentuk teks, ada gerak-gerak sikit, animasi, and then untuk membalikkan audience bila you tengok, oh ni akan nak tahu lagi. Okay, so anything yang you buat, it depend you stand sebagai apa, you berdiri sebagai apa, you bekerja dengan teks sebagai apa. And then of course, macam mana nak tengok hasilnya, you akan tengok pada feedback lah. Pada feedback. Okay, kalau orang buat ads dalam media sosial, mungkin dengan penggunaan teks dan iklan yang dihasilkan tu akan beri peluang yang lebih baik. So saya rasa itulah yang saya intipatinya yang saya nak sampaikan through text in multimedia. Okay. So far ada apa nak tanya? Tengok cek kok ada nak tanya? Tak ada. Ada apa nak beri pandangan? Pun tak ada. Okay, jangan lupa take attendance for pagi ni. Kat klik masing-masing. Masih ada lagi masuk WhatsApp. Saya terlupalah nak tip. Okay, saya yalah mendoakan agar ingatan awak diberi kembali untuk minggu-minggu akan datang. Itu je.